Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Awang Kuzairi. Nometrik saya 2022 787 329. Pada hari ini saya akan membincangkan pendahuluan. Pendahuluan saya ialah definisi falsafah. Falsafah ialah satu disiplin saintifik yang mengejar kebenaran umum dan asas melalui pemerhatian dan penyelesaian masalah asas dan umum tentang persoalan seperti kewujudan, pengetahuan, nilai, intelek, minda, dan bahasa. Pengamal di dalam bidang ini disebut sebagai ahli falsafah, pemikir atau ahli falsafah. Secara umumnya, falsafah mempunyai ciri-ciri seperti satu usaha pemikiran yang menyeluruh dan tujuannya adalah untuk mendapatkan kebenaran. Sehingga kini, ahli falsafah masih belum mencapai kata sepakat mengenai definisi falsafah. Malah ada yang mengatakan bahwa falsafah adalah sesuatu yang tidak boleh ditakrifkan. Ini karena kita boleh berfalsafah tentang pengertian falsafah, maka dengan itu kita akan mendapati perbezaan pendapat tentang definisi falsafah di kalangan ahli falsafah itu sendiri. Berfalsafah ialah mencari kebenaran dari kebenaran kepada kebenaran tentang segala yang bermasalah dengan berfikir secara radikal, sistematik, dan universal. Apabila seseorang berfikir demikian dalam menghadapi masalah dalam hubungannya dengan kebenaran, orang itu telah memasuki falsafah. Lafaz dan huraian yang disusun oleh pemikirannya adalah falsafah. Pendapat sebegitu rumusan boleh dibuat bahwa falsafah bukannya harus ditandai dengan cara yang berfalsafah dan juga masalah, yaitu persoalan falsafah. Maka terhasillah karya falsafah. Terusnya saya akan membincangkan sejarah agama Hindu. Hinduisme adalah agama tertua di dunia. Menurut Ramai Sarjana, dengan akar dan adat sejak lebih 4.000 tahun lalu, hari ini dengan kira-kira 900 juta pengikut, Hindu adalah agama ketiga terbesar di belakang Kristen dan Islam. Kira-kira 95% penganut Hindu di dunia tinggal di India. Oleh itu, karena agama ini tidak mempunyai pengasas yang khusus, sukar untuk mengesan asal-usul dan sejarahnya, agama Hindu adalah unik karena ia bukan agama tunggal, tetapi penyatuan banyak tradisi dan falsafah. Akhir sekali, asal-usul agama Hindu. Sebilangan besar sarjana percaya bahwa agama Hindu bermula pada antara tahun 2300 sebelum Masehi dan 1500 sebelum Masehi di lembah Indus, berhampiran Pakistan moden. Tetapi ramai penganut Hindu berpendapat bahwa kepercayaan mereka tidak berkesudahan dan sentiasa wujud. Tidak seperti agama lain, agama Hindu tidak mempunyai pengasas tunggal. Sebaliknya, merupakan gabungan pelbagai kepercayaan. Sekitar 1500 sebelum Masehi, orang Indo-Arya berhijrah ke lembah Indus dan bahasa budaya mereka bercampur dengan bahasa orang asli yang tinggal di wilayah itu. Terdapat beberapa perdebatan tentang siapa yang paling mempengaruhi siapa selama ini. Masa ketika Veda disusun, dikenali sebagai zaman Veda, akan berlangsung dari sekitar 1500 sebelum Masehi hingga 500 sebelum Masehi. Ritual seperti pengorbanan dan nyanyian adalah perkara biasa pada zaman Veda. Zaman epik, Puritan, dan klasik berlangsung antara 500 sebelum Masehi dan 500 Masehi. Penganut Hindu mula menitik beratkan pemujaan kepada dewa-dewa, terutamanya Vishnu, Shiva, dan Devi. Konsep Dharma diperkenalkan dalam teks baharu, dan kepercayaan lain seperti Buddhisme dan Jainisme tersebar dengan cepat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Saya Muhammad Syazmir dan saya akan menerangkan berkenaan sejarah awal bagi agama Buddha. Kepercayaan agama Buddha pada mulanya diasaskan oleh Siddhartha Gautama yang lebih dikenali dengan gelaran Buddha. Ajaran agama ini diasaskan di India pada sekitar penghujung abad ke-6 sebelum Masihi dan kepercayaan ini juga telah tersebar ke negara Asia yang lain seperti China, Jepun, Thailand dan sebagainya. Mengenali pengasas ajaran Buddha Siddhartha Gautama, beliau dilahirkan di pinggir tamadun purba India ataupun pada masa kini dikenali sebagai Nepal. Beliau merupakan anak kepada keluarga pemimpin kerajaan Shakya, yaitu Raja Sudodana dan Permaisuri Maya. Di awal usia kehidupan, Siddhartha Gautama diberikan kemewahan di istana raja dan sehinggalah suatu masa beliau menyadari bahawa terdapat banyak orang yang menderita, kemudiannya mati dan dihidupkan semula untuk menderita lagi dalam kitaran yang seterusnya. Siddhartha Gautama pun kemudiannya memutuskan untuk meninggalkan semua kemewahan tersebut untuk mencari jawapan kepada persoalan mengenai penderitaan manusia. Siddhartha Gautama memulakan perjalanannya dengan berguru dan selalu bertapa sehinggalah pada suatu masa ketika beliau bertapa di bawah pohon Bodhi di perkampungan Bodh Gaya, beliau telah mendapatkan jawapan kepada persoalannya dengan menemui pencerahan atau lebih dikenali oleh penganut agama Buddha sebagai Nirvana. Secara ringkasnya, kepercayaan dalam ajaran Buddha lebih kepada aspek kerohanian yang mana penganut agama Buddha percaya bahawa kehidupan adalah kitaran penderitaan dan untuk melepaskan diri daripada penderitaan perlulah mencapai pencerahan nirvana. Pertama kali Siddhartha Gautama menyampaikan kepercayaan dan ajarannya adalah di Taman Rusa di daerah Sarnath. Dan ajaran awalnya yang utama ialah 4 kebenaran mulia dan 8 jalan kebenaran untuk melepaskan diri daripada penderitaan di dunia. 4 kebenaran mulia ajaran Buddha dianggap konsep yang berasaskan suatu aturan dalam kehidupan. Kebenaran mulia yang pertama ialah dukkha, yang bermaksud hidup adalah penderitaan. Yang kedua adalah samudaya, yang bermakna punca penderitaan adalah keinginan ataupun nafsu manusia. Ketiga pula adalah pengakhiran bagi penderitaan datang ketika keinginan turut berakhir, yang digelar sebagai nirodha. Terakhir ialah marga, yang menyatakan bahawa terdapat jalan yang membantu untuk menjauhi keinginan dan penderitaan. Oleh yang demikian, tercetusnya suatu ajaran dalam kepercayaan Buddha iaitu 8 jalan kebenaran yang dikenali sebagai roda dharma yang terdiri daripada pandangan yang benar, niat yang benar, ucapan yang benar, tindakan, kehidupan, usaha, kesedaran dan tumpuan yang benar. Dharma boleh dikira sebagai suatu ibadah bagi penganut kepercayaan Buddha untuk mencapai pencerahan dan ada juga sesetengah penganut menganggap Dharma sebagai suatu kewajipan bagi amalan hidup harian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Azrizam Syairil dan saya akan menyambung kepada konsep manusia dan kehidupan dalam agama Hindu. Dalam Hindu, lelaki utama ialah Esvambu dan itu membayangkan penaklukan utama yang menjadikan dirinya sendiri. Secara etimologi, kata manusia berasal dari kata manu yang bermaksud otak atau pemikiran. Dalam struktur turun-temurun berubah menjadi manusia. Artinya, orang yang berfikir atau menggunakan jiwanya seperti yang ditunjukkan oleh Hindu, manusia adalah penyatuan antara jasad sebenar dan roh, Atman, menjadikannya secara psikologi terus berkembang dari segi kosmologi manusia, yaitu perpaduan roh dan jasad, sering dipanggil mikrokosmos, Buana Alit, yang merupakan enkapsulasi kosmos, Buana Agung. Manusia juga sepatutnya menjadi haiwan Tri Pramana kerana dia mempunyai 3 kapasiti utama, khususnya berfikir, berkata dan melakukan.
yang menjadikannya unik dalam hubungan dengan hewan yang berbeza. Dengan keupayaan untuk berpikir, berkata dan melakukan, individu melaksanakan perkara yang berfaedah dan perbuatan buruk yang dipanggil subha karma. Dengan memberi tumpuan kepada perbuatan besar yang dipanggil subha karma, manusia dapat menolong dirinya sendiri, mengangkat dirinya daripada kemalaratan. Ini adalah penghormatan untuk menjadi manusia, di mana ia tidak digerakkan oleh makhluk selain manusia. Sebagai peraturan umum, individu menyukai kemegahan, baik kecemerlangan, normal, dan imajinatif, dan itu adalah musuh luar biasa orang mengikut agama Hindu, yang dipanggil Sat Ripu. Ripu yang sengsara ada pada setiap orang di mana sifat-sifat ini akan mempengaruhi pribadi dan kelakuan manusia. Untuk tujuan itu, pribadi dan tingkah laku manusia adalah unik dalam hubungan antara satu sama lain. Ripu yang menyedihkan tidak boleh kita buang dengan alasan. Ia sangat berkaitan dengan individu. Cara utama ialah mengawalnya. Untuk itu, kita harus mempunyai pilihan untuk mengawal sifat itu supaya kelak kita mendapat keharmonian di dalam. Sekiranya hati kita tenang, otak juga akan tenang untuk membuat pertimbangan yang jelas. Mengenai Swastiastu, sebagai individu yang tegas yang diperoleh daripada agama Hindu, yang menjadi tonggak sepanjang kehidupan seharian dalam bertindak, berfikir, dan bercakap mengikut akhlak, kita pasti tahu dan dapat melengkapkan idea agama supaya tidak disampaikan dengan berkesan kepada pelajaran atau aliran yang berbeza, yang boleh menipu gaya hidup sebagai seorang yang beragama Hindu. Bagi kita, untuk memperoleh dan mengikuti perkembangan agama Hindu yang dihormati yang telah dicipta di Bali, yang merupakan bidang kekuatan dan adat resam, maka pada ketika itu piawaian atas Hinduisme harus diketahui dan dikuasai dan kemudiannya diubah menjadi kehidupan. Agama Hindu harus menyesuaikan diri dengan keadaan ekologi. Agama Hindu mendidik untuk menghormati budaya yang berdekatan. Individu sederhana merupakan sesuatu yang sangat dikuasai oleh seorang yang beragama Hindu. Idea penting agama yang harus kita gunakan sebagai penubuhan utama ialah pengajaran agama Hindu secara asasnya memberi arahan kepada penganutnya sekitar 3 perkara, khususnya kebenaran yang tidak dapat dielakkan dalam agama Hindu dikenali sebagai tatwa. Panduan tingkah laku sosial sepanjang kehidupan seharian dalam agama Hindu dipanggil susila dan tata cara cinta dalam agama Hindu dipanggil bhakti. Ini penting untuk pelaksanaan fungsinya dalam kehidupan yang ketat. Dalam agama Hindu, ketiga-tiga peraturan tersebut dipecahkan kepada 3 struktur penting dalam agama Hindu. 3 struktur asas ialah tatwa, menghubungkan dengan keyakinan atau serada. Susila, menghubungkan dengan permintaan untuk hubungan dan cara berkelakuan yang hebat dan mengerikan, baik dan buruk, tidak berkesudahan mungkin tidak. Dan acara, mengenai bakti dalam fungsi yat. Dalam pelaksanaannya, 3 struktur asas agama Hindu ini menjadi bidang kekuatan bagi satu. Untuk bekerja dengan pemahaman, ia cenderung untuk dinyatakan seperti berikut. Sebagai permulaan dalam memahami dan melaksanakan tatwa, seseorang itu harus bermoral dan formal. Kedua, dalam mendapatkannya dan melatih kualiti yang mendalam adalah berfaedah untuk memuja dan melaksanakan upacara. Ketiga, dalam mendapatkannya dan melaksanakan adat harus berdedikasi dan bermoral. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Faiz bin Jalan. Nomor matriks saya ialah 2022779693. Saya akan membincangkan tentang konsep manusia dan kehidupan bagi agama Buddha. Konsep kehidupan bagi agama Buddha ialah penganut agama Buddha percaya bahawa kehidupan hanya merupakan satu tempat persinggahan yang disebut sebagai anatta. Mengikut ajaran agama Buddha, semua manusia akan dilahirkan semula di dunia ini setelah mati untuk hidup dalam bentuk yang baru berdasarkan kepada konsep karma. Dalam agama Buddha, terdapat 4 sebab mengapa manusia dilahirkan di dunia. Jasad manusia lahir di dunia sebab adanya karma yang juga disebut sebagai karma jarupa. Kedua, penyebabnya ialah cita yang juga disebut sebagai cita jarupa. Ketiga ialah utu, iaitu haba, yang juga disebut sebagai utu jarupa.
Akhir sekali, yaitu penyebab keempat ialah ahara, yaitu makanan yang juga disebut sebagai ahara jarupa. Proses kejadian manusia menurut agama Buddha melalui beberapa evolusi. Evolusi kejadian manusia menurut agama Buddha mempunyai sedikit persamaan dengan evolusi teori Darwin, tetapi mempunyai sedikit perbezaan. Untuk evolusi yang pertama, ketika proses pengerasan bumi dari zat cair ke padat, manusia mula muncul di bumi. Mereka hidup dari ciptaan batin yang disebut sebagai Manomaya, yang memiliki tubuh yang bercahaya yang berlegar di angkasa. Mereka itu juga tidak mempunyai jantina yang boleh dibezakan sama ada ia lelaki ataupun perempuan. Selain itu, evolusi yang kedua adalah makhluk yang bercahaya yang berlegar-legar di udara itu memiliki sifat khianat dan tamak di dalam diri antara makhluk-makhluk itu. Lalu mereka memakan sari tanah yang juga muncul daripada air. Untuk evolusi yang ketiga, ketika dalam evolusi ini mereka memakan semula sari tanah tersebut, ia akan menjadi pelbagai jenis bentuk tubuh yang berbeza apabila semakin padat. Terdapat pelbagai jenis bentuk tubuh di antara mereka sama ada ia memiliki tubuh yang cantik ataupun yang buruk. Akhir sekali, evolusi yang keempat inilah di mana proses pembentukan manusia berlaku. Setelah wujudnya tumbuhan, makhluk tersebut mulai menikmatinya. Tubuh makhluk tersebut akan menjadi lebih padat sehingga terhasillah menjadi tubuh yang boleh dibezakan antara lelaki, Purisa Lingga, dan perempuan, Iti Lingga, selepas mereka menikmati tumbuhan itu. Mereka saling memperhatikan tubuh mereka antara satu sama lain sehingga timbulnya perasaan nafsu yang disebut sebagai indria, maka berlakunya hubungan kelamin yang disebut sebagai metuna. Konsep kehidupan bagi agama Buddha pula, mereka mengamalkan konsep anatta yang bermaksud penolakan terhadap kewujudan unsur jiwa. Anatta bermaksud menafikan sesuatu kewujudan unsur jiwa dalam setiap kejadian. Menurut ajaran agama Buddha, badan makhluk merupakan suatu gabungan unsur yang bukan bersifat fisikal, rupa atau badan yang disertai dengan panca indera, akal, dan perasaan tidak mengandungi jiwa. Kepribadian seseorang manusia bukanlah sesuatu yang kekal atau tetap. Mereka lebih bersifat sebagai suatu kelompok jasmani. Akal manusia juga bukanlah sesuatu yang boleh dikaitkan dengan jiwa. Selain itu, mereka juga mengamalkan konsep anika yang bermaksud fana atau kehidupan yang tidak kekal. Istilah nika ialah bermaksud kekal, manakala adika pula bermaksud sesuatu yang tidak kekal, fana, dan tidak pasti. Menurut ajaran agama Buddha, semua yang terdapat di dunia ini ialah fana yang juga bermaksud tidak kekal. Semua kejadian sentiasa mengalami perubahan dari semasa ke semasa. Kehidupan manusia di dunia ini juga sentiasa akan digantikan. Buktinya, kita melihat kelahiran dan kematian secara terus-menerus hari ke hari. Contohnya, proses kehidupan manusia berubah daripada peringkat bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan sebagainya. Oleh itu, ajaran anika ini menegaskan sifat fana kepada makhluknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Razadin Akmal, nombor matriks 2027799821. Saya akan membentangkan tajuk iaitu perbezaan konsep manusia dan kehidupan antara agama Hindu dan Buddha. Agama Hindu dan Buddha merupakan asal-usul dari India. Buddha merupakan asal dari keluarga Hindu, manakala Hindu pula menganggap Tuan Buddha sebagai Dasavatar ataupun lebih dikenali sebagai 10 reinkarnasi Tuan Wisnu. Terdapat perbezaan antara kedua agama ini. Hindu ataupun lebih dikenali sebagai Hinduisme sangat percaya kepada Atman, jiwa dan Rahman serta keabadian diri. Mereka telah menyembah sesetengah Tuan dan Dewi, dan juga mereka telah mengakui bahawa penderitaan dalam kehidupan manusia dan kesedihan itu berkaitan dengan karma sebelumnya atau tindakan yang dilakukan oleh manusia. Walaupun begitu, mereka percaya bahawa seseorang boleh mencapai kebahagiaan dan keharmonian dengan menemui Atman dan Brahman. Dalam agama Hindu juga, mereka telah berdoa kepada sumber alam bumi seperti batu, air, matahari dan sebagainya.
Agama Buddha pula menafikan bahawa tidak ada kewujudan mana-mana Tuhan. Mereka memberitahu bahawa sia-sia saja untuk mencari sesuatu yang tidak dipastikan oleh seseorang individu. Buddha telah kecewa dan telah mengajar bahawa kehidupan penuh kesedihan adalah satu-satunya penyelesaian untuk mereka menamatkan penderitaan ini adalah dengan mencari nirvana itu, iaitu selepas tamatnya pengalaman mereka di dunia. Beza pula kepada agama Hindu, iaitu mereka berdoa kepada sumber alam bumi sahaja. Agama Buddha hanya berdoa kepada Buddha sahaja. Buddha telah mengajar 4 kebenaran mulia dan jalan 8 untuk mencari nirvana. 4 daripada kebenaran mulia itu melibatkan kewujudan penderitaan sejagat, yang dimaksudkan penderitaan ini disebabkan oleh keinginan yang mengelirukan dari dunia yang sentiasa berubah ini. Pencarian keabadian hanya merosakkan derita kepada manusia dan untuk mencapai nirvana itu. Sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesimpulannya, hasil daripada tugasan ini, apa yang kami dapat simpulkan bahawa walaupun agama yang ada di dunia ini berbeza dari segi kepercayaan, namun mereka sentiasa menekankan kepada penganut agamanya agar sentiasa berbuat baik sesama insan maupun kepada hidupan yang lain semasa hidup di dunia. Selain itu juga, kami juga dapat simpulkan bahawa setiap agama dan kepercayaan mempunyai objektif yang tersendiri tentang kejadian manusia dan tujuan kehidupannya di dunia ini.